Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar tahun 6. Selamat datang ke sesi PDPR yang pertama bagi subjek ibadat. Oleh itu saya mengharapkan kepada pelajar supaya untuk bersedia. Untuk sesi yang pertama ini, apa yang bakal kita pelajari adalah puasa di bulan Ramadan. Apakah dia berpuasa? So, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang pengertian puasa, apakah hukum puasa, syarat-syarat wajib untuk orang yang berpuasa, apa dia rukun puasa, dan lain-lain lagi lah. Tapi untuk kali ini Ustaz tak buat panjang. InsyaAllah semoga apa yang adik-adik dapat pada hari ini akan membawa manfaat lah. InsyaAllah. Boleh kita mula ya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apakah dia pengertian puasa dan hukum untuk berpuasa? Okey, sekarang ni kita sedang membincangkan tentang berpuasa di bulan Ramadan. Bila mana kita sebut berpuasa di bulan Ramadan, hukum umumnya adalah wajib. Kerana puasa di bulan Ramadan ni berbeza dengan puasa sunat. Okey, apakah dia pengertian puasa itu sendiri? Iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, berserta dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya bila mana kita berpuasa, kita menahan diri kita. Menahan diri kita daripada lapar, daripada dahaga, dan daripada perkara-perkara yang lain lah yang boleh membatalkan puasa kita. Daripada lepas subuh tu sampailah masuknya waktu maghrib. Tapi perlu ada niat dan perlu ada syarat-syarat yang tertentu. Menahan diri ni sebenarnya bukan sahaja daripada lapar dan dahaga, tapi mengajar diri kita, mendidik diri kita untuk mengawal nafsu hawa kita sendiri. Tak dapat tidak, banyak hikmah yang kita boleh dapatkan daripada berpuasa itu sendiri. Apa hukumnya? Wajib bagi yang cukup syarat. Ini adalah hukumlah bagi konteks berpuasa di bulan Ramadan. Baik, sekarang kita lihat dalil kewajipan puasa di bulan Ramadan. Adik-adik boleh rujuk dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini merupakan dalil daripada ayat Al-Quran yang mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, seperti mana orang-orang dulu telah diwajibkan juga ke atas mereka untuk berpuasa juga di bulan Ramadan. Baik, kita teruskan dengan syarat wajib berpuasa. Yang pertama, Islam. Orang yang beragama Islam wajib ke atasnya untuk berpuasa. Manakala bagi orang yang bukan Islam, maka tak jatuh hukum wajib ke atas orang yang bukan Islam lah. Tapi kadang-kadang orang kafir pun sekarang ni, zaman-zaman sekarang ni, suka cuba-cuba untuk berpuasa. Boleh, tak ada masalah, tapi tak adalah pahala untuk dia. Pahalanya untuk orang Islam sahaja. Manakala untuk yang kedua ni adalah berakal. Orang yang berakal ni kenalah puasa.
Dan juga yang ketiga ni baligh, iaitu cukup umur. Okey, bagi untuk umur ke-7 tahun tu, bolehlah ibu dan ayah didik anak-anak mereka untuk berpuasa lah. Kita belajar berpuasa sampai ke umur dia 10 tahun. Kalau dia tak mau juga nak berpuasa, maka Islam benarkan untuk memukul mereka lah, untuk menghukum mereka. Seperti mana dilakukan ketika mana seseorang kanak-kanak itu yang sudah baligh dan cukup umur tak mahu solat. Yang terakhir sekali adalah mampu berpuasa. Okey, untuk mampu berpuasa ni maksudnya yang bebaslah daripada segala perkara yang menghalang dia untuk berpuasa. Contohnya bebas daripada uzur syar'i. Contohnya seperti pitam ataupun pengsan sepanjang hari, tak apalah kalau tak puasa. Ataupun bagi orang perempuan yang datang bulan tu pun dikira orang yang tak mampulah untuk berpuasa, maka tak diwajibkanlah ke atas dia. Ada juga keadaan di mana mengharuskan seseorang itu untuk berbuka puasa. Antaranya adalah sakit yang memudaratkan jika dia teruskan berpuasa, ataupun musafir, ataupun sebab sakit lah. Baik, selesai dah syarat wajib. Kalau seseorang telah memenuhi syarat wajib bagi berpuasa itu, maka wajiblah ke atas dia untuk berpuasa. Bila dia kena berpuasa, dia ada beberapa rukun yang kita kena jaga. Bagi rukun puasa pula ada 2 rukun yang perlu kita jaga. Baik, yang pertama adalah niat pada malam hari. Okey, untuk puasa di bulan Ramadan, kita perlu niat setiap malam. Setiap malam sebelum terbitnya waktu fajar tu, waktu subuh tu, kita kena niat setiap malam, kerana ibadat puasa ini merupakan ibadat yang berulang-ulang. Maka setiap hari pada malamnya perlulah berniat. Ustaz, macam mana pula kalau kami terlepas pula niat? Kalau lepas subuh tu tak sempat nak niat, Ustaz, maka puasa di bulan Ramadan itu tak sah lah. Kerana puasa di bulan Ramadan perlu niat di malamnya. Pada malam sebelum esok tu kita nak puasa ya. Okey, faham ya adik-adik? Yang kedua, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Sepanjang 1 hari daripada fajar sampailah ke sebelum maghrib tu yang kita nak buka puasa, kita kena tahan diri kita daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Contohnya apa? Makan dan minum. Lagi apa? Murtad dan keluar Islam. Lagi apa? Muntah dengan sengaja. Dan banyak lagi lah perkara-perkara tersebut. Faham ya? Makanya tak dapat tidak, kita kena jaga 2 rukun berpuasa ni supaya puasa kita pada hari tersebut sah dan mendapat pahala. Baik, ini adalah lafaz niat puasa untuk sebulan. Nawaitu sauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa sebulan Ramadan yang diwajibkan ke atasku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, ini pula adalah lafaz niat puasa untuk sehari. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, niat ni setiap malam kita kena baca pada 1 bulan Ramadan tu ya. Baik, rasanya cukuplah sekadar ini sesi PDPR kita. Kesimpulannya pada hari ini kita sudah belajarlah sedikit sebanyak tentang berpuasa di bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan bersambung pada sesi yang akan datang. Terima kasih, dan Ustaz akhiri video ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.